salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 11, subjek perundangan dan etika dalam komunikasi massa, EK 20203. Pada hari ini kami akan membuat pembentangan kumpulan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami, yaitu saya Nur Yasmin binti Sunarmin, Fatin Nur Syafika binti Hamka, dan Siti Nur Azwina binti Sabilin. Topik yang akan kami bincangkan ialah isu sekolah vernakular di Malaysia. Sebelum penjajahan, pendidikan Melayu berfokus pada agama Islam dan aktiviti sederhana. Inggris memperkenalkan sistem pendidikan sistematik di tanah Melayu pada tahun 1824 hingga 1957. 4 sistem persekolahan iaitu Melayu, Cina, Tamil dan Inggris. Sekolah vernakular guna bahasa ibunda dan berdebat tentang kesannya kepada keharmonian sosial. Bahasa vernakular adalah bahasa kaum minoriti dalam pendidikan dan masyarakat. Sekolah vernakular dibentuk pada zaman British untuk menjaga identiti budaya Cina dan India. Semasa pasca kemerdekaan, sekolah vernakular masih dipilih untuk warisan budaya. Isu pendidikan vernakular kompleks, melibatkan integrasi sosial dan juga politik. Pembahagian pendidikan di Malaysia ada dua, yaitu formal British dan tidak formal agama Islam. Sistem pendidikan vernakular membantu mengekalkan identiti kaum tetapi membantutkan perkembangan kebangsaan Melayu. British menggunakan pendidikan untuk justifikasi penjajahan dan cipta polarisasi kaum. Pendidikan vernakular pra-merdeka asas sistem pendidikan moden Malaysia, tetapi ada kesan negatif pada perpaduan kaum. Penyataan masalah untuk isu sekolah vernakular di Malaysia yang akan kami bincangkan ialah penubuhan sekolah vernakular terutamanya merujuk kepada sekolah Cina dan Tamil, menawarkan pendidikan dalam bahasa Cina dan Tamil secara eksklusif yang terdapat di Malaysia, sememangnya mendapat sokongan daripada setengah pihak dengan penubuhan tersebut dapat menjaga identiti masyarakat. Kesan daripada penubuhan sekolah vernakular menyebabkan munculnya isu tentang sekolah vernakular ini yang membimbangkan, iaitu berkaitan perpecahan sosial. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti isu yang timbul dan mengenal pasti akta perundangan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Objektif kajian yang dilakukan adalah untuk mengenal pasti bagaimana isu sekolah vernakular berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang kedua, mengkaji bagaimana isu ini mencetuskan perdebatan berpanjangan dalam kalangan masyarakat. Dan objektif yang ketiga ialah mengenal pasti akta-akta perundangan yang boleh menyelesaikan konflik yang berlaku mengenai sekolah vernakular. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Nur Syafika binti Roni, nombor matriks BA22110079, dan kali ini saya akan membentangkan tentang skop kajian yang meliputi 4 bahagian, iaitu kawasan, tempo, ilmiah dan juga responden, di mana kawasan yang telah kami pilih adalah Universiti Malaysia Sabah, di mana lokasi ini dipilih untuk mengecilkan lagi skop kajian agar kajian yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan mudah. Selain daripada itu, tempo untuk penyelidikan ini adalah 2 hingga ke 3 minggu. Dan seterusnya adalah ilmiah, di mana jurnal, artikel dan berita yang lepas akan kami kaji untuk mendapatkan lagi info dan maklumat tentang isu sekolah vernakular. Dan yang terakhir adalah responden, di mana kami akan mengedarkan borang soal selidik di mana mendapati 50 responden, di mana umur yang bersesuaian untuk menjawab borang soal selidik ini adalah antara 20 tahun dan ke atas. Seterusnya adalah tujuan kajian, di mana tujuan penyelidikan ini dijalankan ataupun dilaksanakan kerana untuk menangani isu sekolah vernakular yang berlaku sehingga kini dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Contoh yang dapat dilihat adalah penubuhan sekolah vernakular ini mencetuskan masalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Oleh itu, akta yang dapat digunakan untuk membantu menangani isu yang berlaku ini adalah Akta Pelajaran 1961, Akta Pendidikan 1996 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kerangka teoretikal ada dua. Yang pertama, teori komunikasi, iaitu model linear. Komunikasi adalah salah dari skala ke masyarakat yang mempengaruhi persepsi masyarakat.
Model interaktif komunikasi adalah dua hala dengan respon masyarakat terhadap sekolah vernakular yang mempengaruhi persepsi dan juga tindakan. Yang kedua, teori psikologi sosial. Teori genetik, tingkah laku sosial seperti pencerobohan dilihat sebagai naluri semula untuk melindungi diri. Teori rangsangan tindak balas. Tingkah laku dibentuk oleh ganjaran atau hukuman yang mempengaruhi pengulangan atau pengakalan. Teori kognitif, pemikiran dan persepsi individu mempengaruhi tingkah laku sosial yang dipengaruhi oleh norma dan atribusi sosial. Kajian metodologi mengenai isu sekolah vernakular di Malaysia ini dijalankan dengan menggunakan pelbagai kaedah metodologi. Antara metodologi kajian yang digunakan ialah asas sumber internet seperti artikel jurnal. Hal ini kerana pengkaji mudah untuk memperolehi sesuatu maklumat mengenai hasil penulisan jurnal oleh para pengkaji sebelumnya. Selain itu, kajian ini menggunakan analisis isi kandungan bagi melihat pembingkaian berita isu sekolah vernakular di Malaysia dalam dua akhbar atas talian iaitu Berita Harian Online dan Berita Metro Online. Di samping itu, kajian ini juga menggunakan sumber soal selidik untuk mendapatkan jawapan terhadap persoalan yang dikemukakan dalam objektif kajian ini. Dapatan kajian yang pertama adalah sekolah pelbagai aliran iaitu Sekolah Kebangsaan, Sekolah Cina dan Sekolah Tamil. Sekolah pelbagai aliran ini telah menjadi perdebatan dalam kalangan masyarakat di Malaysia kerana mereka ingin mengekalkan bahasa ibunda mereka masing-masing. Selain itu, kenyataan daripada Fellow Kanan Majlis Profesor Negara MPN iaitu Prof. Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong melalui video TikTok yang menyatakan bahawa sekolah vernakular ini hanyalah aliran sampingan di negara ini dan tidak boleh mengatasi bilangan sekolah kebangsaan. Disebabkan kenyataan yang telah dikeluarkan, Akta Pelajaran 1961 dan Akta Komunikasi dan Multimedia telah digunakan bagi menangani isu ini. Isu ini menjadi perdebatan mengenai kewujudan sekolah vernakular di Malaysia yang telah menjadi tajuk perbincangan selama puluhan tahun yang mendapat pandangan yang berbeza terhadap pandangan pro dan kontra mengenai sekolah vernakular. Penubuhan sekolah vernakular juga membawa kesan terhadap hak kesamarataan dalam peluang pekerjaan. Kesamarataan adalah prinsip penting yang termaktub dalam Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan Malaysia bertujuan mengelakkan diskriminasi dan ketidakadilan. Perkara 8 menetapkan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, tempat lahir atau jantina. Kesamarataan merupakan asas penting dalam demokrasi dan keadilan. Tanpa kesamarataan, masyarakat berisiko menghadapi diskriminasi terutamanya dalam hal gender, hubungan majoriti dan minoriti, ekonomi dan kewarganegaraan. Perkara 8 menegaskan hak asasi manusia dan keadilan. Selain itu, pandangan mengenai kesamarataan berbeza mengikut perspektif yang berbeza. Bagi orang Islam, semua manusia adalah sama dan diciptakan pelbagai bangsa untuk saling mengenali. John Rawls, seorang ahli falsafah politik, menekankan keperluan untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi untuk faedah bersama. Kesamarataan dalam pendidikan juga penting kerana ia membuka pintu kepada peluang pekerjaan yang merata. Setiap individu harus mempunyai akses yang setara ke pendidikan dan peluang kerjaya. Kesamarataan adalah prinsip yang mengukuh keadilan dan hak asasi manusia. Laporan Berners 1950 adalah laporan pendidikan yang disediakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipimpin oleh L.J. Berners, pengarah latihan sosial di University Oxford sekitar tahun 1950. Laporan ini dihasilkan atas desakan orang Melayu yang pada waktu itu ingin pihak British mengkaji serta memperbaiki sistem pendidikan orang Melayu. Sehingga hari ini, sekolah vernakular Inggeris masih kekal di Malaysia. Walaupun terdapat perbincangan mengenai perubahan dalam sistem pendidikan, beberapa sekolah vernakular Inggeris masih terus beroperasi. Namun, jumlahnya makin berkurangan berbanding dengan masa lalu. Sekolah-sekolah ini mempunyai sejarah yang kaya dan memainkan peranan penting dalam memelihara kepelbagaian budaya dan bahasa di negara ini. Namun, terdapat kebimbangan bahawa pelajar Melayu mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan jawatan yang lebih tinggi dan mungkin mengalami kemunduran ekonomi menimbulkan kerisauan dalam masyarakat Melayu berkenaan penguasaan kaum lain terhadap ekonomi di tanah Melayu.
Contoh isu yang terjadi pada hari ini berkaitan dengan peluang pekerjaan iaitu daripada sumber Astro Awani yang bertajuk Bahasa Mandarin Bantu dalam Kerjaya. Ini menunjukkan kewujudan perubahan sekolah vernakular penting dan dalam mendapatkan peluang pekerjaan di pasaran. Akta Pendidikan 1996 adalah undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan di Malaysia. Berikut adalah aspek yang lebih mendalam mengenai akta ini yang bertujuan untuk menyediakan kerangka undang-undang bagi pendidikan dan perkara yang berkaitan dengannya. Ia menggabungkan prinsip-prinsip dasar pendidikan negara dan memastikan pelaksanaan pendidikan yang berkualiti dan seimbang. Kewujudan sekolah vernakular ini, walaupun akta ini tidak secara khusus membincangkan sekolah-sekolah vernakular, ia mengiktiraf kewujudan dan penubuhan sekolah-sekolah ini. Saya Nur Syafika binti Hamka dengan nombor matriks BA 22110649 akan meneruskan pembentangan ini mengenai dapatan kajian. Melalui dapatan kajian isu sekolah vernakular Malaysia, didapati bahawa isu sekolah vernakular dari segi penggunaan bahasa telah menjadi jurang pendidikan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Akta Sekolah Jenis Kebangsaan 1961 ialah akta yang berkaitan dengan bahasa-bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah jenis kebangsaan adalah bahasa Melayu, tetapi ia juga memberi ruang untuk pengajaran bahasa lain, terutama bahasa Inggeris. Pelbagai pendapat positif dan negatif yang telah dilemparkan oleh pelbagai pihak mengenai isu ini. Menurut Dr. Muhammad Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, sistem pengasingan yang dilaksanakan di peringkat sekolah menyebabkan wujud jurang nilai dan perbezaan antara kaum. Manakala Nasir Othman iaitu pengerusi Biro Pendidikan Putra telah memberikan kritikan terhadap sistem pendidikan Malaysia dengan berpendapat bahawa sistem pendidikan Malaysia tidak mencerminkan identiti kebangsaan. Beliau juga mendesak kerajaan untuk menghapuskan sistem sekolah vernakular demi memperbaiki perpaduan kaum. Kerajaan negeri telah mengambil peranan dalam memperkasakan institusi ini dengan menunjukkan bahawa isu ini tidak hanya berfokus pada perkauman tetapi juga pada kepentingan rakyat dalam membina negara berbilang kaum tanpa prejudis, resis dan fasis. Kerajaan telah mengambil inisiatif untuk memperluas dan memperkukuhkan program rancangan integrasi murid untuk perpaduan, RIMUP, berikutan kebimbangan mengenai sistem pendidikan yang berbeza mengikut jenis sekolah boleh meningkatkan jurang perpaduan dalam kalangan murid sekaligus masyarakat Malaysia. Program RIMUP menggalakkan interaksi antara murid pelbagai kaum dan budaya melalui aktiviti-aktiviti seperti penglibatan komuniti, dialog antara budaya dan pertandingan tarian integrasi. Ini membantu murid memahami dan menghormati perbezaan antara satu sama lain. Program RIMUP juga dapat membantu memupuk persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum dan budaya melalui aktiviti seperti bengkel kebudayaan dan projek kolaboratif. Keseluruhannya, isu sekolah vernakular di Malaysia telah menjadi subjek perbincangan yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang jelas dan inklusif untuk memperbaiki perpaduan kaum dan memastikan pendidikan yang seimbang dan adil untuk semua rakyat. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kepentingan kajian isu sekolah vernakular di Malaysia. Kajian mengenai isu sekolah vernakular di Malaysia amat penting kerana ia merangkumi aspek-aspek kebudayaan, pendidikan dan sosial. Antara kepentingan kajian isu sekolah vernakular di Malaysia ialah dapat menggalakkan perpaduan. Kajian ini membantu menggalakkan perpaduan di antara kaum di Malaysia dengan memahami konsep kepelbagaian budaya yang diamalkan di negara Malaysia. Kepentingan yang seterusnya ialah membantu menghapuskan prejudis dan stereotip yang timbul di antara kaum di Malaysia. Sekolah vernakular telah dituduh sebagai penyebab utama prejudis ini kerana ia memecah belahkan masyarakat dan mengganggu perpaduan nasional. Melalui kajian ini, stereotip yang timbul di antara kaum-kaum di Malaysia dapat dielakkan dengan mengupas sudut positif isu sekolah vernakular. Kepentingan kajian isu sekolah vernakular di Malaysia adalah membantu menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan di Malaysia. Walaupun terdapat pelbagai jenis sekolah kebangsaan, namun penggunaan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu juga diterapkan di setiap sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil.
Hal ini kerana semua sistem pendidikan sekolah di Malaysia adalah berpandukan Perlembagaan Malaysia, Akta Pendidikan 1996, Akta 550 dan Akta-Akta Sekolah-Sekolah Kebangsaan 1961. Kepentingan kajian mengenai isu sekolah-sekolah vernacular ini juga dapat mengenal pasti punca dan permasalahan agar tiada lagi isu sensitif yang dibangkitkan mengenai sekolah vernacular. Kajian mengenai isu sekolah vernacular Malaysia ini dapat memberikan manfaat kepada negara melalui aspek pendidikan, sosial dan ekonomi. Terdapat 7 manfaat kajian ini, antaranya ialah membolehkan negara untuk memahami lebih baik tentang peranan sekolah-sekolah ini dalam pembinaan perpaduan nasional. Dengan memahami kepelbagaian bahasa dan budaya, negara boleh mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memupuk pemahaman dan keharmonian antara pelbagai kumpulan etnik. Manfaat yang seterusnya ialah dapat meningkatkan kualiti pendidikan dan memelihara warisan budaya. Kajian ini menyelidik prestasi akademik dan keberkesanan pendidikan di sekolah-sekolah vernacular untuk membantu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan. Maklumat ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualiti pendidikan secara keseluruhan. Di samping dapat membantu mengenal pasti strategik terbaik untuk memelihara warisan bahasa dan budaya masyarakat minoriti sambil memastikan bahawa pelajar mendapat akses kepada pendidikan moden yang relevan. Manfaat kajian yang seterusnya ialah dapat mencapai keseimbangan pembangunan mampan. Dengan memahami cabaran dan kelebihan dalam pendidikan berbilang bahasa, negara dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa semua pelajar mendapat manfaat dari sistem pendidikan. Manfaat yang seterusnya ialah meningkatkan kemahiran berbahasa. Dengan menganalisis kesan pendidikan berbilang bahasa di sekolah-sekolah vernacular, negara dapat membangunkan strategi yang lebih berkesan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dalam kalangan pelajar bagi mengecapi kejayaan dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan kehidupan sosial. Manfaat yang seterusnya ialah dapat mengukuhkan pendidikan sebagai asas pembangunan yang mampan, memupuk perpaduan dan harmoni antara pelbagai kumpulan etnik, serta memastikan kesaksamaan akses dan peluang dalam sistem pendidikan. Tambahan pula, dapat membantu merancang dasar pendidikan negara yang lebih menyeluruh untuk memenuhi keperluan pelajar dari pelbagai latar belakang budaya dan linguistik. Pendidikan dapat memberikan peluang kepada individu untuk berkembang meningkatkan pengetahuan yang seterusnya boleh memberi sumbangan kepada negara. Manfaat kajian ini juga adalah dapat mewujudkan kesejahteraan sosial di mana ia dapat membuka minda golongan masyarakat dan juga golongan politik dalam menangani isu perpecahan kaum yang semakin meruncingkan. Isu sekolah vernakular, topik sensitif dengan implikasi budaya dan sosial. Yang pertama, pendidikan kolonial tidak mengutamakan pembangunan atau perpaduan tetapi menghasilkan sistem sekolah beragam. Dasar bahasa, tiada polisi bahasa tunggal, sekolah-sekolah menggunakan bahasa berdasarkan etnik. Tujuan kolonial, menjaga kekuasaan dan ekonomi Inggris, menekan nasionalisme, mengakibatkan sistem pendidikan yang tidak seragam dan masyarakat majmuk.